Jadi kisah yang kedua ni berlaku pada tahun yang sama guys. Tahun 2018, di penghujung bulan 12 masa tu, cuti sekolah. Sebenarnya planning untuk berjalan ni pada bulan 12 ni telah dibuat pada hari raya yang Angah ceritakan sebelum ni. Pada selepas berhari raya di rumah mertua, Angah berhari raya di rumah keluarga Angah lah, adik-beradik Angah. Jadi pada masa ini kami telah berbincang dengan Along Angah, yang nombor satu ni Along. Jadi kita telah buat keputusan untuk pergi ke Padang Besar bulan 12 nantilah. Jadi kisah ni bermula pada bulan 12. Angah tak ingat berapa hari bulan, tapi bulan 12 cuti sekolah masa tu. Jadi bila cuti sekolah saja bermula, jadi kita pun dah packing barang, memulakan perjalanan. Along ni tinggal di Johor Bahru, Angah di Keluang. Jadi kita akan berjumpa di satu tempat lah nanti. Tapi Angah cakap dengan Along, Angah akan mulakan perjalanan dan stay di Taiping pada hari itu. Sebabkan perjalanan kita ke Padang Besar tu agak jauh, jadi Angah bercadang untuk bermalam di Taiping. Along pula dia kata dia akan singgah di Sungai Besar, sebab masa tu anak dia ada belajar kat situ, di madrasah apa ke. Di situ dia akan ambil anak dia dan terus menghala ke utara lah, tapi tak tahu lagi kat mana dia nak stay. Jadi Angah pun mulakan perjalanan seperti biasa. Sampai di Taiping, Angah pun dan keluarga bermalam kat situ. Tapi nak dijadikan cerita, bila Angah tanya kat mana Along sekarang, Along kata, aku berada kat Taiping, kata dia. Taiping? So Angah cakap bagilah location kan. Jadi bila dia bagi location, ini yang kelakar dia. Bila dia bagi location, tutup memang betul-betul kat belakang rumah adik ipar yang Angah stay tu. Jadi mudahlah. Jadi kita pun pada malam tu Angah jumpa dia, kita bincang-bincang macam mana program pada esok harinya. Kita akan mulakan perjalanan ke Padang Besar pada esok harinya. So dah jumpa-jumpa tu, esok paginya kita memulakan perjalanan, tapi kita bersarapan dulu di sebuah warung. Jadi sebab dah makan, dah minum apa semua, dah lega, semua dah okey, ready semua, dan kita pun memulakan perjalanan daripada Taiping menuju ke Padang Besar. Ceritanya bermula di sinilah, di kawasan di mana selepas Kedah ni, selepas Gurun tak salah, lepas Kota Sarang Semut ke macam itu, dia akan memasuki kawasan Perlis. Jadi lepas masuk kawasan Perlis ni, dia akan lalui satu highway yang panjang sampai ke Padang Besar. Jadi nak jadikan cerita pada hari itu, bila Angah sampai di kawasan mana, Angah tak ingat dah kawasan tu. Angah pun dah tak tahu mana nak jalan, sebab takut-takut terlepas pandang ke apa ke. Angah buka Google Maps untuk sampai ke Padang Besar. Jadi bila Angah buka Google Maps ni, sebenarnya Angah masa tu tengah leading Along dekat belakang, Angah leading. So Angah buka Google Maps. Google Maps ni tunjuk satu hala lah, mana Angah ikut lah hala tu. Sebenarnya kalau ikut nak pergi ke Padang Besar ni, akan ikut satu jalan yang lurus saja terus sampai ke Padang Besar. Tapi kali ni Google Maps ni dah bawa ke tempat lain guys. Dia dah bawa ke kawasan hutan, kawasan kebun getah tak salah Angah masa tu. Jalan pun tak berapa cantik. Dan memang Angah cakap, betul ke kawasan ni kan? Sampai tertanya-tanya macam tu. Jadi Angah pun mesej dekat Along cakap, kita follow je Google Maps. Kita follow Google Maps tu sampai ke mana-mana pun. Tapi memang kalau ikut Google Maps tu, memang dia akan keluar menghala ke Padang Besar. Tak macam mana, benda tu memang berpusing guys sebenarnya. Berpusing. Tapi tak menakutkan sangat. Sebab apa? Di hadapan Angah ni ada 2-3 biji kereta yang sama juga. Jadi Angah follow dia orang. Bila dia pusing, keluarlah jalan yang sama, tak salah Angah. Jalan yang sama menuju ke Padang Besar. Angah ada tanya dengan member, kalau kita nak ke Padang Besar, adakah kita perlu jalan yang pusing-pusing macam tu? Dia kata tak perlu. Memang kalau ikut highway, kau akan direct terus sampai ke Padang Besar tu. Wow, adakah sesuatu telah berlaku kat situ? Memang ada orang kata kalau kita dalam perjalanan daripada satu area tu nak masuk ke Perlis ni, ataupun hala ke Padang Besar ni, ada satu kawasan tu memang agak keras juga. Jadi kalau kita berjalan waktu malam, kat situ memang selalu berlaku sesuatu yang tidak diingini atau misteri. Tapi kali ni dia berlaku di waktu siang guys. Ini kisah yang pertama, perjalanan ke Perlis, ke Padang Besar ni. Ini kisah pertama. Jadi bila dah bawa pusing-pusing itu, alhamdulillah keluar
keluar sampailah ke Padang Besar. Jadi bila sampai di Padang Besar, kita pun shopping lah macam biasa. Shopping. Memang tempat sangat-sangat best. Sebab ini first time Angah pergi Padang Besar. Memang mata jadi rambang untuk beli tu beli ini. Tapi bukan kata murah sangat pun. Benda tak murah sangat, tapi benda yang dia kata murah daripada tempat-tempat lain. Jadi apa lagi, belilah, beli sakan masa tu. Tapi walaupun tak banyak sangat bawa duit, Angah cakap apa yang ada kita beli. So malam itu kita bermalam di satu guest house yang terletak lebih kurang dalam 1.5 km ke 2 km daripada pekan Padang Besar tu. Jadi bermalam kat situ. Rumah apa tak Angah tak tahu. Kalau Angah ingat nanti Angah akan letakkan di ruangan deskripsi. Malam itu selepas maghrib kita pun bercadang tak keluar untuk pergi makan. Lepas mandi-mandi dah siap untuk solat apa semua, kami keluarlah semua satu keluarga dua keluarga sebenarnya. Keluarga Angah dan keluarga Alok keluar. Jadi keluar kita cakap kita nak menuju ke pekan dulu. Kita tengok kat situ ada kawasan kedai makan tak. Sebenarnya kalau ikutkan Google Maps memang banyak sangat kedai makan di pekan tu sendiri Tapi bila Angah sampai, nak dijadikan cerita, dia punya suasana tu sunyi guys. Malam tu memang tak ada kedai buka. Gelap sangat pekan Padang Besar ni. Tak nampak satu pun. 7E pun tak nampak, kedai runcit pun tak nampak. Jadi Angah cakap dengan Along, jom kita tengok Google Maps kat mana kedai-kedai yang buka di kawasan sekitar lah. Jadi bila dah buka Google Maps, memang ada satu kedai ataupun satu warung yang terletak lebih kurang dalam 5 km kot daripada pekan Padang Besar tu. Angah cakap okey, jom kita pergi sana. So bila kita dah pusing, memang tak ada kedai buka masa tu, memang gelap sangat, dah pusing, pergilah hala ke kedai yang dikatakan oleh Google Maps tu. Bila sampai di kedai tu guys, memang ada kedai tu buka. Tapi kedai tu memang nampak sangat-sangat suram, sangat-sangat orang cakap tu menyedihkan lah. Orang cakap tu lampu pun malap je kan. Jadi Angah dengan Along pun berperasaan, tak bestnya nak makan sini, tak meriah kan, tak happening orang cakap tu. So setelah bincang-bincang, kita pun decide tak nak makan kat situ. Kita cuba cari tempat lain. So buka lagi Google Maps. Bila buka Google Maps, kita nampak satu tempat yang mana tempat tu agak secluded lah. Dalam Google Maps tak nampak macam itu secluded. Tapi bila kita cuba cari tempat tu, memang tempat tu memang agak jauh daripada penempatan orang sebenarnya. Dia akan melalui satu kawasan bawah jejantas. Tak salah masa tu dia lalu jalan dalam juga lebih kurang dalam 2 km ke 3 km daripada tempat yang warung pertama tadi. So dah masuk sampailah betul-betul di tempat itu. Memang pinpoint dia. Bila Angah berhenti saja di tempat tu, Angah nampak macam buka ke kedai ni ataupun buka ke restoran ni. Dia tulis tu macam satu tempat yang besar jugalah. Angah tak ingat apa nama tempat tu. Tapi bila sampai di tempat itu, dia punya keadaan tu memang sangat-sangat sunyi guys. Tak ada lampu. Kawasan masuk tu memang tak ada lampu langsung. So bila kita masuk saja parking kereta, kita nampak macam ada lampu kat kedai. Tapi kita tak tahu buka ke tak buka masa tu. Memang kita nampak macam tak buka lah. Tapi untuk memastikan benda tu, kita orang berhenti, turun daripada kereta, kita orang keluar tengok. So bila tengok turun semua, di kedai tu kan dia perlahan tu, dia macam akhirnya dia keluar cahaya. Kedai tu jadi terang. Itu perasaan Angah masa tu lah. Jadi bila dia jadi terang, Angah nampaklah pekedai, orang yang menjual kat situ. Ada seorang yang tengah makan kat situ. Tak salah Angah, seingat Angah lah, dia ada seorang tengah makan. Tapi memang kawasan tu kosong. Bila kita kata okey, ni kalau keluarga Angah ni besar juga, dia ada 12 orang lah, keluarga Angah dan keluarga Along ni. Memang ada tempat makan kat situ. Jadi kita duduk, order. Memang kalau kita tengok menu yang dikeluarkan, memang sangat-sangat banyak guys. Memang puas hati lah. Walaupun orang cakap tu tempat tu jauh, kita tengok tak ada orang, tiba-tiba dia ada orang kan. Dia punya cahaya tu makin pada mulanya gelap, tiba-tiba ada cahaya. Tapi kita tak ada perasaan takut masa tu, sebabkan kita dah lapar kot masa tu. Jadi kita dah order makanan, dah order semua siap, memang dapat semua. Yang Angah ingat lagi masa tu, anak saudara tu dia minta paprik, tapi dapatnya pat pik. Kat situ memang popular pat pik untuk makanan Thailand ni kan.
Dia ni papik ke paprik ni. Mungkin orang tu salah dengar lah apa kedai tu. Jadi dia makan rupanya rasa dia lain. Memang rasa papik lah, bukan rasa paprik. Paprik tu lain. Tapi bila time makan tu, kita orang kita berbual-bual lah macam biasa, dan timbul satu kecurigaan dalam fikiran masing-masing ataupun dalam perbualan tu. Dia orang ada cakap, betul kedai ni wujud sebenarnya kan? Ataupun memang kedai ni tak wujud, hanya wujud waktu-waktu malam untuk orang-orang yang tertentu saja. Itu yang menimbulkan satu kebimbangan pada kita. Tapi apapun, memang perut kita dah lapar tu, memang kita bedah sampai habis lah. Perbincangan tu sebenarnya memang perbincangan berbual macam gurau-gurau je lah, sambil-sambil berjenaka macam tu. Tapi sebenarnya memang ada kebimbangan jugalah. Bila kita sampai gelap kan, tiba-tiba dia terang. Dan kita boleh nampak selepas itu, di sekeliling dia sebenarnya ada tempat-tempat menginap, ataupun dikatakan chalet ke macam itulah. Tapi masa tu ada 2-3 chalet yang gelap, dan ada 1 ke 2 chalet yang ada orang masa tu. Dan kita nampaklah orang-orang tu lalu lalang. Awalnya memang kita tak nampak guys. Kita masuk situ gelap guys, gelap sangat. Dan bila kita dah habis makan, dalam perjalanan tu kita masih lagi membincangkan, betul tak kedai ni wujud. Ada satu ketika tu Angah cakap, esok pagi jom kita pergi Riki balik tempat ni, ada ke tak ada wujud. Tapi tak macam mana, besoknya memang sampai situ lah. Memang kita tak carilah, kita just lupakan masa tu. Tapi lepas kita makan tu, Along cakap kita nak keluarkan duit lah dekat bandar ataupun ke Pekan Padang Besar. So kita pergi balik ke Padang Besar. Ini yang misteri bila tadi kita pergi kan gelap kan, tak nampak langsung kedai buka. Tapi bila sampai ke Padang Besar pada masa itu, lebih kurang dalam pukul 10 lebih lah masa tu, kedai buka guys. Kedai banyak buka. Kedai runcit ada, 7E ada, kedai makan 2-3 buah kat situ. Itu yang peliknya guys. Pada awalnya memang kita langsung tak nampak. Apakah yang berlaku sebenarnya kan? Ada yang mengatakan bahawa mata kita dah tutup pada awalnya tu, so kita tak nampak apa-apa. Tapi Angah merasakan bahawa ini adalah satu, orang cakap tu, pengajaran lah bagi kita, untuk kita lebih berhati-hati kat mana saja kita berada guys. Bila jadi macam itu, sebenarnya bila kita sentiasa berdoa, kita yakin pada Allah, InsyaAllah kita akan dilindungi. Dan korang boleh fikir sendirilah sebenarnya apa yang berlaku pada diri Angah. Kalau ada sesiapa yang nak bagi komen, korang komen kat bawah, pernah mengalami peristiwa macam ini. 2 peristiwa yang Angah rasa memang inilah peristiwa yang menjadi misteri. Tapi walaupun tak adalah seram sangat, tapi dia sentiasa bermain di fikiran apakah yang berlaku sebenarnya. Jadi kepada sesiapa yang dalam perjalanan ke mana-mana sekalipun, yang penting doa perjalanan tu kena baca, dan sentiasa kita bertawakal pada Allah dan minta dilindungi dari sebarang malapetaka, dari sebarang bencana, dari sebarang, orang cakap, dengki, khianat daripada makhluk, sama ada makhluk nampak ataupun makhluk tak nampak. Jadi itulah sebenarnya kisah misteri yang Angah nak ceritakan, yang Angah sendiri alami. Mungkin korang pun ada cerita ataupun kisah misteri macam itu. Sekiranya sesiapa yang ingin untuk berkongsi dengan Angah, korang boleh DM Angah di email Angah. Nanti akan letakkan email. Kalau ada sesiapa yang nak email cerita-cerita untuk Angah kongsikan di ruangan Angah Story ni, korang letakkan ataupun korang berikan cerita tu di dalam email untuk Angah ceritakan balik. Ok, Angah rasa video kita cukup lah sampai sini dulu. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk terus menyokong Angah Story. Jangan lupa, kepada siapa yang baru, klik dulu tombol subscribe tu, tekan tombol warna merah, tekan tombol loceng dan tekan all. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.